Obesiti. Malaysia adalah negara yang tertinggi mengalami obesiti di Asia Tenggara sebanyak 15.6%. Hai, Assalamualaikum. Saya yakin ramai orang negara Malaysia ni yang mempunyai obesiti atau berat badan yang berlebihan. Saya yakin ramai yang tahu obesiti ni adalah punca segala penyakit. Secara teknikalnya, obesiti ini mereka ini ditakrifkan sebagai mempunyai BMI yang 30 ke atas. Ini cara untuk mengatasi masalah obesiti ini. Jika follow betul-betul, insya-Allah ia akan mendapat kesan yang cepat dan berkesan. First adalah diet yang betul. Diet ni bukan seperti kita tak boleh nak makan apa ataupun kita menyekat-nyekat makanan kita. Tapi sebenarnya ia kepada penimbangan makanan untuk cara hidup yang sihat. Belajar untuk kurangkan kamilan gula. So jika korang suka makan manis, kena belajar ambil sedikit gula, kurangkan. Contoh kalau sehari tu korang ambil 3 kali minuman air manis. So kurangkan gula di situ untuk sekali sahaja. Dalam diet tu nanti elakkan makanan yang berproses. Makanan proses ni macam fast food, Maggi ke atau bahan-bahan pengawet dalam tin tu yang berada dalam karbohidrat dan juga natrium di dalam yang diproses adalah tidak sihat. Makan 5 kali buah-buahan dan sayur-sayuran. Dalam penyediaan makanan 5 kali ni korang kena perbanyakkan dalam elemen buah-buahan dan juga sayuran. So dalam masa yang sama ia sangat membantu untuk membuatkan kita kenyang lebih cepat dan lama. Susah-susah je kena buat masak sendiri di rumah. Masak sendiri ni sangat bagus lah sebab kita sendiri tahu macam mana kita nak kontrol kita punya bahan perisa kita dalam yang masuk dalam pemakanan kita. Kalau kita beli kat kedai, kita tak tahu berapa banyak perisa yang dimasuk dalam makanan kita. So di situ kita boleh kontrol di rumah bila kita masak sendiri. Yang ini memang saya selalu buat setiap hari memang saya akan masak sendiri, saya akan membuatkan sebab di situ saya percaya saya akan kurangkan maksudnya kita tahu berapa dos yang kita masukkan dalam makanan kita. Macam garam, macam perisa ke, macam gula ke dalam makanan kita tu kan. So kita dapat mengurangkan di situ. Lagi-lagi kalau buat diet kan, buat diet memang kita sangat-sangat kontrol daripada bahan-bahan perisa dan juga macam garam tu kan di dalam pemakanan kita. Yang kedua adalah senaman yang ringkas tapi konsisten. Ramai yang tak buat senaman ni di rumah dan anggap senaman ni sangat membebankan. Sebenarnya senaman ni tak membebankan. Korang kena cari satu senaman yang boleh buat konsisten setiap hari. Contoh kalau boleh berjalan kaki, korang boleh buat konsisten jalan kaki. Ataupun nak buat kerja rumah di rumah, seperti macam sapu sampah, mop lantai. So itu benda konsisten buat kan. So walaupun dia nampak simple tapi dia sangat bantu untuk meningkatkan ataupun membantu untuk pembakaran lemak dalam badan kita. Ada orang suka pergi gym. Tak semestinya kalau nak buat senaman ni kena konsisten kita kena pergi gym. Tak semestinya. Korang buat apa aktiviti yang korang suka asalkan korang buat senaman. Macam saya suka buat lompat bintang, saya suka buat skipping dan juga saya buat squat. Saya bekerja kan, so saya kena konsisten buat senaman yang simple tapi saya akan buat setiap hari tanpa skip. Yang ini sangat membantu untuk pembakaran lemak saya dengan cepat. Cara yang ketiga adalah tidur yang mencukupi. Ramai yang ambil endah tentang faktor tidur ni. Korang tahu tak? Kalau korang tak cukup tidur, tapi jangan terlebih tidur lah kan. Kalau tak cukup tidur, ia akan mengundang untuk dapat obesiti tu. So dalam konteks ni saya nak bagi jadual. Setiap kita ni ada jadual untuk berapa jam yang kita perlu cukup tidur. Ada orang yang tak boleh tidur sampai kadang-kadang bangun tidur pukul 12, bangun pukul 4 atau pukul 12 sampai pukul 5. So kat situ dia nampak tak, kat situ kita kurang tidur di situ. Perlu cukup tidur ni untuk mengelakkan kita risiko kepada obesiti. So antara jadual yang saya akan bagi, ada jadual tau, sebenarnya untuk jadual macam kita dewasa ni perlu kena tidur 6 hingga 7 jam sehari. So mindset kita ni belajar tentang, dia akan kata dah cukup tidur ni, pukul 4 pagi dah kena bangun. Itu macam itulah kisahnya kan. Kalau tidur pukul 9 kena bangun pukul 3 pagi. Memang automatik. Macam saya memang automatik macam itulah. Kalau saya memang pukul 9 malam memang saya dah rasa macam mengantuk, saya penat. Tapi automatik signal saya akan jaga dalam pukul 3 pagi. Mana nak dapatkan tidur yang berkualiti ni? Kan senang je. First adalah amalkan tidur dan bangun pada waktu yang sama. Seperti yang saya cerita tadi, kalau dah tidur pukul 9 malam kena bangun pukul 3 pagi. Kalau tak boleh sangat dia set masa tu. Okey, elakkan tidur dalam keadaan lapar. Contoh kalau dah terlewat tidur kan pukul 12 tengah malam tapi perut dah lapar kan. So janganlah makan benda-benda yang berat. Just boleh ambil shake protein macam susu ke, boleh tidur. Dan kita boleh tidur. Minum susu panas dan kita boleh tidur. Elakkan perut kita berlapar ketika kita nak tidur. Keempat adalah kena sentiasa relax dan tak stres. Stres ni pun sangat mengundang untuk kita menaikkan berat badan kita yang mendadak. Sebab hormon kortisol ni boleh menyebabkan kita ada keinginan untuk makan. Cara untuk hilangkan stres adalah seperti kita beriadah ataupun senaman. Yang seperti saya kata tu kan. Senaman pun sangat bantu untuk kita mengurangkan stres. Kena minum air kosong yang banyak. Dan ini ikut pada keperluan dalam badan kita. Pengiraan mudah je. 25
kg, berat badan kita bersemakna 1 liter. So kalau berat kita dalam 50 kg, means kita kena minum 2 liter. So mudah kan untuk pengiraan ni. Tips tambahan adalah memang kena buat diet yang betul secara clean 9. Macam program clean 9. Clean 9 ni adalah satu proses yang sangat membantu untuk meng-cleansingkan dalaman kita. Tak ramai yang tahu diorang buat detox, diorang buat diet saja tapi diorang tak detox dalaman. Detox ni kena ada dalam dalaman kita untuk menyingkirkan toksin-toksin dalam badan kita. Toksin ni tak semestinya daripada pemakanan, dia ada dari kulit dan juga pengudaraan. So persekitaran ni sangat membuatkan badan kita ni boleh menyebabkan toksin dalam badan. So korang kena masuk ambil cleansing dalaman kita, dan bila cleansing dalam dalaman kita ni dengan cara yang betul, dia sangat membantu untuk ubah gaya hidup kita yang dulu, gaya hidup yang sihat.